Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala berjumpa kita di satu forum bincangkan, insyaAllah forum ini akan membincangkan tentang berkaitan dengan Daesh. Mana semua orang kepada kita sudah dengar tentang Daesh kan. InsyaAllah hari ini saya akan bawakan juga. Okay, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama Abdul Hafiz Ramadan dan seorang lagi panel yang kita bawakan asing lagi lah. Bagi kita itu Muhammad Zulkifli ya. Okay, Nul, apa khabar? Okay. Tes. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala dapat sama-sama kita pada hari ini membicarakan isu berkaitan dengan Daesh. Nama saya Muhammad Zulkifli bin Abdullah. Nombor matrik 047146. Okay. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan tentang Daesh. Okay, saya akan tanyakan beberapa soalan lah kepada Cik Zul berkaitan dengan Daesh ni. Okay, sebelum tu kita tanya dulu. Sebelum kita mengenali secara lebih rapat apakah Daesh, kita tanya dulu Cik Zul, apakah yang dimaksudkan dengan Daesh tu? Okay, dipersilakan Cik Zul untuk memberikan sedikit penerangan. Okey, apa itu yang dinamakan dengan Daesh? Pada para penonton sekalian, Daesh merupakan kumpulan pengganas yang aktif sehingga kini. Daesh atau ISIS ini merupakan singkatan dari perkataan Daulah Islamiyah fi Iraq wa Syam, atau lebih dikenali sebagai IS, iaitu Islamic State, yang merupakan kumpulan pengganas dan dicop teroris oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Mereka mempunyai khalifah iaitu Abu Bakar Al-Baghdadi dan menteri kabinet seramai 12 orang. Untuk pengetahuan semua, Abu Bakar Al-Baghdadi ini merupakan berfahaman Salafi Takfiri. Di mana kalau Salafi Takfiri ini mereka suka mengkafirkan orang, di mana jika mendapati seseorang itu tidak bersefahaman dengan mereka, mereka akan menjatuhkan hukuman kafir dan darah mereka ni halal dibunuh. Sebab itulah pihak-pihak Daesh ini suka membunuh orang, kerana mereka yang dibunuh itu tidak bersefahaman dengan mereka. Okey, kita jelas jelas dengan maksud yang diterangkan oleh Encik ataupun saudara Zulkifli tadi, yang berkaitan dengan apakah maksud Daesh. Apakah medium penyebaran Daesh tu, Cik Zul? Boleh terangkan? Baik, sesuatu ideologi itu dapat disebarkan melalui pelbagai cara. Contohnya Daesh ini mereka menggunakan medium terkini lah. Mereka menggunakan medium media sosial. Kan? Media sosial seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya merupakan medium utama mereka. Salah satu medium yang digunakan adalah medium YouTube. Mereka menggunakan medium YouTube ini untuk menyebarkan ideologi mereka. Video tersebut bertajuk Flame of War. Flame of War, kalau Cik Hafiz type di YouTube, type Flame of War, ada kumpulan-kumpulan Daesh yang menggunakan bahasa Inggeris dalam menyampaikan dakwah mereka, ideologi mereka melalui video tersebut. Video ni muncul apabila serangan mereka terhadap Mosul pada Jun 2014, di mana mereka menggunakan Universiti Mosul sebagai menyampaikan sebagai buat video ni lah. Mereka menunjukkan kronologi kejayaan mereka memerintah Mosul melalui video tersebut. Selepas kita tahu maksud medium penyebaran, okay, kita tanya pula apakah risiko ideologi Daesh ni. Okay, boleh Encik Zul terangkan sikit. Baik, setiap sesuatu itu mempunyai risikonya tersendiri. Risiko bagi ideologi Daesh ini ialah dapat merosakkan fikiran golongan muda. Golongan muda di mana saya kata tadi, medium penyebaran Daesh adalah menggunakan media sosial. Di mana media sosial ini kebanyakannya digunakan oleh golongan muda. Mereka ramai menggunakan medium ini untuk kehidupan seharian mereka. Justru apabila video-video seperti Flame of War tadi datang dalam bentuk video di dalam Facebook contohnya, mereka yang golongan muda yang cetek ilmu serta taksub
kepada agama, mempercayai terus-menerus berkenaan dengan video yang disampaikan oleh mereka tersebut. Risiko yang kedua pula adalah merosakkan imej Islam. Di mana apabila video-video ataupun berita-berita berkenaan dengan Daesh ianya berkaitan dengan Islam, jadi akan timbul isu Islamofobia. Apabila isu Islamofobia ini berleluasa, maka penduduk yang bukan Islam ini bakal terpengaruh ataupun takut untuk memeluk agama Islam. Walaupun ketika berada bersama dengan umat Islam di dalam kereta api pun mereka takut memandang orang Islam, takut dibom lah dan sebagainya. Jadi Daesh ini ibarat nila setitik rosak susu sebelanga. Risiko yang ketiga pula ialah mewujudkan kumpulan pengganas. Contohnya di Asia ini yang menyokong gagasan Daesh ini adalah kumpulan Abu Sayyaf yang berada di Filipina. Jadi kumpulan ini baru timbul dan menyokong fahaman Daesh ini, di mana mereka menggunakan slogan jihad dalam menghalalkan cara mereka itu tersebut. Ya, adalah penerangan yang begitu jelas oleh Encik Zul berkaitan dengan satu intro lah kan, berkaitan dengan Daesh. Dan Encik Zul ada apa-apa pertanyaan untuk menanyakan kepada saya? Suka saya ketahui dahulu bahawa apakah langkah dalam mencegah Daesh ini, mencegah penyebaran Daesh ini daripada merosakkan seluruh umat Islam di dunia ini. Boleh saudara Hafiz terangkan sedikit? Persilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah saya akan menerangkanlah apakah langkah-langkah pencegahan Daesh. Kan? Di mana Daesh ni, jika kita biarkan memberikan impak buruk lah pada rakyat negara kita ni kan. Di mana rakyat kita ni terkenal dengan rakyat yang berbela bangsa dan agama lah kan. Okey, sebenarnya kerajaan Malaysia telah mengeluarkan senarai langkah-langkah untuk membendung gerakan pengganas seperti ini. Di mana berdasarkan garis panduan Majlis Keselamatan Negara, iaitu MKN, dalam buku garis panduan bagi meningkatkan keselamatan tempat dan kemudahan awam. Di mana kerajaan kita telah menyenaraikan langkah-langkah keselamatan untuk mencegah Daesh ni. Okay. Antaranya ialah antara langkah yang perlu dilakukan oleh kerajaan adalah kerajaan perlu menambah kamera litar tertutup ataupun kita kenal sebagai CCTV lah bahasa kita. Di mana tempat perlu letaknya CCTV tu, di mana di tempat-tempat awam maupun di kawasan tempat orang ramai, bagi menjejaki pergerakan orang ramai dan memerhati aktiviti yang mencurigakan pada sesuatu tempat. Okey. Dan secara tidak langsung meningkatkan tahap keselamatan di tempat awam dengan mengawal kamera litar tertutup dari jauh dan tidak mudah dilihat orang ramai. Okey, saya baca secara direct je, Cik Zai. Baik. Sisi penting. Okey, yang kedua adalah melakukan, ini adalah cadangan saya cadangan saya kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk mencegah Daesh ni daripada terus berluasan. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan terhadap setiap individu yang ingin masuk ke dalam sesebuah bangunan atau tempat penting. Yang mana kita tahu selama ni sempadan memasuki negara kita ni agak longgar. Maaflah kalau saya sebut begitu. Sebab ini adalah realiti yang perlu kita akui lah selama ini. Contohnya sebelum ni kita dilanda pandemik yang begitu hebat dalam sejarah. Bukan sahaja sejarah Malaysia tapi sejarah dunia kan. Di mana tidak pernah berlaku pandemik yang begitu hebat seperti COVID-19 ni. Dan apakah puncanya? Punca utama tersebarnya COVID adalah iaitu kurangnya ataupun lemahnya penjagaan sempadan negara kan. Di mana kes berlakunya COVID adalah berpunca daripada kemasukan pelancong Cina kan. Betul Cik Zul? Betul. Masukan pelancong Cina, dan bermula dari itulah penyakit COVID ni mula berkembang hingga ke tahap ni kan. Tahap yang begitu kritikal lah. Okey.
Terima kasih kepada saudara Hafiz berkenaan dengan langkah yang dikirakan sebagai bernas juga lah dalam menangani ideologi Daesh. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu apakah perkaitan Daesh dengan dialog peradaban dan pertembungan peradaban? Silakan kepada saudara Hafiz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang diberikan, iaitu apakah kaitan Daesh dengan dialog peradaban dan pertembungan peradaban. Okey. Yang mana seperti kita tahu, Daesh ni adalah pihak ataupun kuat yang mengunsurkan dengan keganasan kan. Di mana kaitan Daesh dengan dialog peradaban ni akan membawa kesan negatif lah kepada dunia dan termasuk juga negara Islam kan. Apakah kesan negatif antara Daesh dengan dialog peradaban dan pertembungan peradaban? Okay, yang pertama yang mahu saya sebut adalah di mana kesan buruknya adalah menambah ketegangan lah yang telah lama wujud dalam peradaban Barat dan Islam. Di mana seperti mana yang kita tahu kan, di mana kita tahu bahawa sejak dulu puak Barat ni memang memandang Islam sebagai suatu agama yang mengajar penganutnya menggalakkan keganasan dan menanam sifat kebencian terhadap Barat. Memang mereka tanamkan lah dalam kalangan penduduk dunia ni bahawa Islam ni adalah agama keganasan, agama yang membawa perpecahan kan. Tambah lagi dengan berlakunya peristiwa 11 September itu kan. Berlakunya peristiwa 11 September itu perampohan menara tu kan di Amerika Syarikat tu, maka menambahkan lagi lah kesaksian penduduk dunia terhadap Islam, di mana sejak berlakunya itu, di mana agenda mereka menyerang bangunan tu adalah untuk menanam merosakkan imej. Untuk menanam ni pemikiran masyarakat dunia ni bahawa Islam adalah agama penganasan, menanam sifat Islamfobia dalam masyarakat dunia. Okey, yang kedua adalah hilang kepercayaan masyarakat dunia kepada pihak agama yang menjadi wakil dialog peradaban, kan. Disebabkan sering berlakunya keganasan yang menggunakan nama Islam ni, macam saya sebut tadilah, masyarakat dunia akan memandang Islam sebagai agama keganasan. Padahal Islam adalah agama yang begitu indah, agama yang mengajar umatnya kan, kedamaian kan, kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan ni. Jadi apabila wujudnya perasaan takut ni, perasaan negatif lah masyarakat dunia kepada Islam ni, maka wujudlah perasaan Islamfobia, di mana sekarang ni telah berkembang dalam masyarakat dunia ni, dan menyebabkan mereka semakin menjauhkan dari Islam dan memberikan persepsi buruk terhadap agama Islam itu sendiri. Baik. Ada soalan lain lagi, Cik Zul? Rasanya setakat itu sahaja forum kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, saya minta kepada saudara Hafiz untuk melakukan penggulungan. Penggulungan berkaitan dengan isu yang kita bahaskan pada hari ini, iaitu Daesh. Okey. Silakan. InsyaAllah sebelum kita tamatkan dialog berkaitan dengan Daesh ni, saya ingin membuat satu penggulungan lah, ataupun kesimpulan. Orang Inggeris panggil conclusion lah. Betul je Zul? Baik, betul. Okey, secara kesimpulan ni, pentingnya kita belajar ataupun kita tahu dialog peradaban ni. Di mana dialog peradaban ni merupakan satu usaha yang amat baiklah bagi mencari persamaan antara peradaban di dunia itu keamanan kan. Dan kita perlu juga tahulah, berdasarkan kita dialog tadi, kita kena tahu bahawa dialog peradaban ni juga dapat mengelakkan pertembungan peradaban yang buruk. Seperti memang kita tahu kan, peradaban Barat memang dari dulu lagi mereka memandang Islam ni adalah agama yang, seperti saya sebut tadi lah, Islam adalah agama yang menggalakkan keganasan kan. Memang Nabi pun sebut kan bahawa puak Yahudi ni mereka tidak akan redha terhadap orang Islam ni, melainkan orang Islam tu ikut mereka, barulah mereka mereka redha. Baik, setakat saya rasa setakat itu saja Cik Zul kesimpulan yang saya boleh buat pada petang ni. Baik, setakat itu saja forum kita pada hari ini, yang mana perkara yang baik itu datang daripada
Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara yang buruk adalah datang daripada kealpaan kami sebagai pemberi maklumat ini. Hakikatnya kedua-duanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada kami, saudara Hafiz dan saudara Muhammad Zulfikri bin Abdullah, atas perkongsian sedikit ilmu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.